kita hormat dan kita dia tak cepat mendatah. Khususnya Menteri Agama kita yang kita kenali dan rajulun masyhur wa ma'ruf yakni dalam negara kita, iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, bekas Mufti Wilayah Persekutuan. Benda yang ada pada sifat warak dan tawaduk dia tak cepat melatah. Tak ingat kalau silap 1000 bulan kita pun geram. Nak pipi lah, betul, nak mampu pipi. Silap 1000 bulan dulu tu. Orang tak bagi pandai-pandai nak pipi lah. Tapi setiap kali kita melihat wajah Menteri Agama kan, kita macam tertanya-tanya kan, siapa agaknya mufti wilayah seterusnya. Kita tak tahu kenapa. Anak ni. Tak tengok. Bila saya sebut tu kan, bila kita sebut tu semua gelak, seorang je relax macam tu kan. Ustaz lah nak jawab. Ustaz lah apa yang cakap apa? Teruskan. Dia ubah tajuk. Bagus. Apa pandangan Ustaz lah tentang isu apa nama? Isu ni lah, isu. Ana tengok sekarang ni. Banyak kawasan dah hijau. Contohnya di Pulau Pinang dah berapa hari dah tak ada dah pembawa kira hijau. Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Kelantan. Bagi Ana tak boleh kawasan-kawasan yang hijau ni yang tak ada import daripada yang luar, kita bagi kelonggaran depa dulu buat solat Jumaat tapi dalam keadaan jarak. Sebab depa dah hijau dah 5-6 hari dah ni. Pandangan Ana sebab kita bakal mufti dah. Tak boleh lah. Dia apa nama dia tak tahulah, benda tu kena tunggu nilah muzakarah punya pembincangan, hasil perbincangan. Kita pun payah nak cakap sebab kadang-kadang kementerian orang-orang yang buat kajian ni ataupun yang macam MKN, KKM, dia orang bukan tengok kepada benda yang orang kata apa, yang mikro saja tau. Dia akan lihat pada benda yang lebih besar. Mula-mula hijau ni boleh bertukar tau. Hijau ni boleh bertukar kepada merah. Dia ada 3 warna. Hijau, Aku dah agak dah. Berani Dr. Zah. Itulah kau sentuh pasal warna lagi kan aku dah cakap dah. Masalah warna tu boleh bertukar. Tengok. Tak, warna tak tukar tetap. Tapi Ustaz lah tak tahulah. Kejap-kejap bunga, kejap-kejap kosong tak tahulah. Kan? Okey, itu tetap. Okey. Tapi mungkin saya rasa mungkin kita boleh serahkan kepada pihak berkuasa betul. kebijaksanaan mereka lah untuk bincang isu ni kan. Mereka dah bincang dan mereka masih meneliti. Saya yakin sebenarnya duli-duli yang maha mulia, tuanku-tuanku, sebenarnya dia nak memastikan yang Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu berada di tahap yang tinggi. Faham tak macam mana? Sekarang ini kita ambil pengajaran. Masa berlakunya COVID-19, masa tersebarnya virus COVID-19, semua orang tuhmah, dia panggil menyandarkan COVID ini kepada kluster tabligh. Sedangkan benda itu hanya berlaku spontan, tak ada perasan pun benda tu. Tiba-tiba berlaku, bermula daripada situ. Lebih daripada 1000 kes. Jadi maknanya daripada kluster itu tersebar ke dalam masyarakat. Jadi kalau saya rasa saya yakin bahawa perkara ini dilihat amat berhati-hatilah oleh setiap negeri, oleh duli-duli yang mahu tuanku-tuanku untuk memastikan lepas ni tidak ada lagi lah orang akan sandarkan kalau berlakulah COVID itu macam Jepun baru ni naik balik kan. Dihidup balik kata sebagai contoh. Jadi tidak adalah sandaran kepada masjid. Kalau katakan supermarket tu, biarlah ke supermarket tu. Kan, supermarket ke kedai pasar ke apa semua tu, itu tidak ada kaitan dengan Islam. Jadi jangan kita rosakkan nama Islam itu. Jadi walau bagaimanapun kita tengok bijaksananya Jabatan Agama khususnya duli-duli yang maha mulia tuanku-tuanku yang membenarkan masjid-masjid itu diteruskan syiarnya. Sebagai contoh, masjid semua tutup. Tapi imam 1, imam 2, imam 3, imam 4 dia orang ni bergilir-gilir solat. Ada 3 orang. Kat rumah saya ni 3 orang. Imam 1, lepas tu adalah tok siap 3 orang. Duduk jawab. Masjid
azan, tetap ada solat berjemaah, cuma masyarakat tak boleh hadir. Mana jemaah yang tu ada. Dan sekarang saya yakin bahawa pemerintah kita hari ni dia buat PKPB ni, PKP bersyarat ni pun nak tengok 2 minggu ni macam mana. Kalau anda kata dia akan berjadi lagi teruk, kemungkinan besar akan tarik balik. Jadi itu yang kita kena ingat dan nak tengok disiplin orang Malaysia ni macam mana. Kan sebab tapi berdasarkan pemerhatian yang kita tengok kat luar, dari segi kedai-kedai yang dibuka memang semua ikut SOP tu. Kena jarak, kena pakai mask, tak boleh main masuk aja. Ada pasar-pasar tertentu tak boleh masuk kalau tak pakai mask. Tetapi yang paling merisaukan dekat bank, macam ular sawa beratur. La ilaha illallah, yang tu yang risau tu sebenarnya. Kan tapi macam mana pun saya rasa dia perhatikan 2 minggu ni, tengok keadaan macam mana, dan harapan kita kalau betul lah kita rakyat Malaysia boleh disiplin, mudah-mudahan dia boleh di-upkan lagi kepada peringkat yang lebih longgar lagi lah, mudah-mudahan. Bagi pandangan sekarang ni dia punya curve dia dah turun dah. Kan? Dia dah nak flatten dah, turun bawah. Betul. Bila turun, sekarang ni saya tengok masyarakat ni telah dididik oleh kerajaan lah. Pergi pasar pun dia orang jaga distance sekarang ni. Dia banyak bersabar. Kan? Banyak kita alhamdulillah, walaupun bulan Ramadan bulan kesabaran ni mendidik masyarakat kita bersabar untuk nak shopping, kadang nak pergi mana pun kira ada distance dia orang jaga. Kan bagus jugalah. Kurang-kurangnya insya-Allah lepas ni dunia kita ni macam di reset balik lah. Ana tengok. Betul. Kan, sungai-sungai sekarang ni ya. Sungai-sungai pun jernih pun. Jernih. Tak ada pencemaran. Udara pun tak ada pencemaran. Alhamdulillah, tak ada pencemaran udara. Cuma bila buka balik PKPB tadi, dimaklumkan perubahan bacaan udara tu dah berubah sebab kelang-kelang dah berfungsi. Dapat tu dia. Ya, ni orang dipanggil rahmat di sebalik ujian atau hikmah di sebalik ujian. Jadi dah bermula balik orang kata apa dah dulu kan dunia ni stuck, kita buat 1 jam tanpa elektrik dan sebagainya untuk menidakkan masalah cuaca, masalah whatever dunia atau alam dan bumi ni sebagainya. Tapi baru ni hikmah kalau dah PKP sebanyak lebih kurang hampir 4 kali PKP, dunia sama ada saliran ataupun air, sungai sebagai semuanya bersih. Ya, daripada diriwayat disebutkan tinggal lagi 30% sahaja, yakni kekotoran. Sebelum ni sampai 90% sampai 80% dalam keadaan tercemarnya sungai dan sebagainya. Itu antara adalah. Jadi insya-Allah ana rasa kita ikut arahan pemerintah Yalah. Memang kita tak nak. Jadi dia baru tanya bab Jekyll. Mana? Tengok ulasan dekat. Ini topi hangat Bab Jekyll ni Bab Jekyll kita salah lah komen dia. Kalau aku kena hantam teruk. Apa pasal? Dia kata kita boleh dapat habuan cak ayam tu. Kita nak tanya Datuk Dr. Zaharif. Ni pandangan soalan baru ni. Dia buat video berapa minit. Menyokong lah sekian-sekian. Dia netizen dia, saya ingat 80% banyak kata soalan ni nampaknya makan dalam. Dia makan dalam. Jadi dia punya elemen tak betul, dia bearing dia rosak. Jadi dia kata soalan mesti dapat something. Mungkin pandangan orang tak terlibat ni, tokoh akademik kita, silakan Datuk. Saya melihat kepada 2 benda lah ni, Ustaz Asli, Ustaz Allah, Ustaz Syamsul Debat. Dalam isu kita menghadapi situasi macam ni, dua-dua kena belajar daripada kesilapan. Pertama, pihak Jekyll, diorang patut kena belajar. Orang-orang kaya kena belajar. Bukan ini kali pertama ni. Pada Jekyll bukan kali pertama. Dia dah berlaku kepada selebriti yang kaya-kaya ni tersilap cakap. Faham tak? Tersilap cakap, tersilap komen, menyebabkan netizen ni stres. Jadi saya melihat mereka ni kena jaga. Macam kita ni kena jaga mulut.
Jangan bila kita bagi kenyataan menyebabkan tergurus yang susah, tergurusnya hati orang yang tak ada tak ada kerja. Jadi itu sebabnya kita kena ingat. Kadang-kadang setengah-setengah orang saya tengok dalam komen-komen laman sosial kan. Saya tengok dia orang ni dia kata, kenapalah kita buka sektor ekonomi. Tutuplah. Tambah lagi orang kata apa PKP sampai lagi 1 bulan. Bila dia cakap betul dia takut COVID. Tapi sekurang-kurangnya dia ni ada duit. Lembaga Zakat Selangor buat kajian 71% yang kerja sendiri 71% hanya ada 1 bulan saja duit simpanan untuk guna sepanjang PKP ni. Maknanya kalau tambah lagi sebulan tak ada duit, siapa nak tanggung? Kerajaan pun habis berbilion lah. Itu satu. Jadi tolong jaga hati kawan-kawan kita yang tak ada duit ni. Macam saya kerja kerajaan, LZS, Lembaga Zakat Selangor buat kajian, 2 bulan kita orang ada duit simpanan untuk guna tanggungan makan, minum, apa semua ni lah. Adalah duit simpanan. Ya, tapi kena ingat, kita yang kerja macam kawan-kawan kita yang gaji part-time, full-time, ceramah, full-time motivasi, full-time jual kat kedai dekat rumah. Maksudnya kotak yang belah kanan bawah kanan tu saja yang makan gaji. Yang lagi 3 kotak yang kat ni semua memang tak ada makan gaji. Tu kena ingat tu. Aku cakap bagi pihak korang lah. Aku tengok korang semua dah rabak dah. Jadi tu sebabnya kita kena fikir tu orang-orang susah. Jadi orang-orang kaya. Kau ajar cakap kita rabak. Kau ajar. Salah. Sound sikit salah. Ajar. Baru pakai songkok kata rabak. Malam ni dia pakai t-shirt polo, dia beragak dengan kita Aduh. Kurang asam dia. Jadi dia orang kena jagalah macam walaupun dia orang dah minta maaf tapi hati dah terguris. Jadi oleh sebab itu dia orang kena sabar. Bagi saya nasihat saya kepada kumpulan-kumpulan yang dah terlepas cakap ni, janganlah buat apa-apa statement, tak payah keluar apa-apa kenyataan, marah balik kepada netizen, bergaduh dah senyap-senyap. Satu. Pertama kita kena ingat, paling penting kena ingat, apabila virus COVID-19 ni sampai, dia melanda tak kira orang tu gaji banyak, orang tu gaji pertengahan, orang tu tak ada gaji. Semua orang ada kesan. Semua ada kesan. Ada orang rumah besar, kereta besar, rupa-rupanya tak boleh bayar sebab husbandnya terperangkap kat luar negara, tak boleh balik dan anak isteri tak makan dalam rumah tu. Nak cerita dalam keadaan tu sebab kita tak boleh menilai berdasarkan apa kita nampak zahir, kita tak tahu apa yang orang tanggung sebenarnya. Peniaga-peniaga dekat jalanan tu semua susah. Jadi apabila kita mengeluarkan kenyataan dengan cepat tanpa berfikir, kita rasa kepentingan kita saja, maka akibatnya itulah dia. Orang kampung saya kata, we can forgive but we can never forget. Macam tu lebih kurang. Tapi anda tengok Jekyll ni pernah jumpa dengan adik dia Izani tu, tapi yang Muzaffar tu tak pernah jumpa lah. Tapi kita dapat info dia orang ni banyak menyumbang kepada institusi Islam lah. Terutamanya setiap hari Jumaat Datuk Fairuz ni akan bagi sedekah di Masjid India. Seorang RM5. Siapa yang tahu lah. Jadi kita hantar-hantam, kita sebenarnya kita tak nampak di sebalik tu. Kan? Di sebalik macam mana? Orang yang anti kepada perniagaan Islam ni, mereka sangat suka lah. Contohnya dulu ingat tak Gardenia? Gardenia dimiliki oleh Tan Sri kan? Tan Sri Said. Lalu dibuat propaganda dengan kata kotor lah, tak bersih lah, macam-macam kan. Menyebabkan sale tu, ini semua ni orang sebut apa? Dia punya ejen untuk jatuhkan di antara, sedangkan Gardenia ni satu syarikat yang terbaik. Begitu juga Jekyll ni di antara banyak penyumbang. Dia kata banyak penyumbang boleh hentam ikut suka. Dah, tapi statement yang dibuat tu taklah sampai hina tu pun, dan kawan yang ni pun dah minta maaf. Bagi kita kan, pokoknya rugi banyak ustaz-ustaz di antaranya tapi saya buat statement, anda buat statement tu mana kena terus Yelah, tapi macam mana pun saya setujulah, maknanya apa pun semua orang ambil pengajaran. Hari tu kita lihat pada peringkat awal PKP dulu pun ada yang dah terlepas cakap isu bantuan, berlaga satu pihak dengan netizen. Jadi tu saya cakap tadi, bila
COVID-19 melanda kita, dia tak kira Melayu, Cina, India, Islam, Kadazan, Kristian, semua terima kesan dia. Jadi dalam hal ini, apabila berlaku perkara ni, kita kena sangka baik, hati-hatilah dalam kita melafazkan sesuatu perkataan, kerana dibimbangi kalau apabila kita cepat sangat, kadang-kadang kita cakap mungkin tak ada maksud, tetapi memberi ruang orang manipulate benda tu menjadi benda lain. Itu pun masalah juga. Kan? Jadi kadang betul lah. Kadang-kadang kita punya berceramah pun, ceramah kita ada orang dia potong ambil sikit dia, lepas tu dia kata kita macam ni. Ada juga. Tapi kita jangan kita jangan putus asa. Apa juga yang kita buat, kita dah minta maaf tu satu tindakan yang sangat baik lah pada saya. Dia dah merendahkan diri dia, mohon maaf. Jadi macam saya cakap lah, minta maaf, memaafkan. Dua benda yang paling mulia di sisi Allah, tapi susah nak buat. Dan dia dah buat. Jadi kita pula anggaplah orang semua tengah stres. Jadi tak usah kita panjang-panjangkan isu ni. Tutup isu Jekyll, tutup, dan kepada semua pengajaran dia, hati-hatilah kita dalam memviralkan, mengutarakan satu pandangan, hati-hati. Allahualam. Tajuk lain. Datuk Zahar mungkin ada Dr. Zarif point tak habis tadi ni. Yalah, yang pertama dia yang pertama tadi macam tadilah, kepada golongan yang kaya, yang ada duit, tolong jagalah sensitivity orang yang tak ada duit, orang yang terputus dia punya kewangan. Macam saya nak buat nak buat stiker, nak buat poster-poster kan. Saya sangat detailkan benda tu. Saya tengok, okey, ayat ni kena buang, ayat ni kasar sikit, ayat ni tak boleh. Saya memang jaga sebab saya takut nanti dia memberi kesan yang negatif kepada netizen. Itu yang pertama lah, kita kena jaga hati orang. Sebab kalau dah tepat cakap, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Nombor dua, dia juga pengajaran kepada ni lah. Ini dia panggil alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ni akan menyerahkan segalanya kepada Allah. Orang-orang susah, orang-orang yang ditimpa musibah, yang kena perlilah, kena apa-apa sebagainya ni, dia orang ni sebenarnya Allah nak tengok ni di bulan mulia ni, kamu ni pemaaf ataupun tidak. Ya, betul. Yang Allah kata wabasyiris sabirin, beruntunglah orang yang sabar. So sekarang ni kamu kena pelekeh, kamu kena kena kata macam-macam. Allah, sabar je lah, sabar je. Sebab benda ni tuan-tuan, kawan-kawan, orang ni dia tidak akan sentiasa puas dengan apa yang dia orang cakap, dan kita pula tidak akan puas untuk menilai seseorang. Jadi kita kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap nurtizen ya, agar mereka ini memaafkan ya kepada siapa saja yang mengata, yang tersilap. Bagi saya mereka tersilap lah dalam menyampaikan kenyataan. Bukan ini je yang kali pertama lah. Sebelum ni pun banyak ya, macam-macam artis lelaki perempuan yang tersilap cakap, kumpulan-kumpulan yang macam-macam lah. Jadi sebenarnya jangan kita kembangkan lagi ataupun bangkitkan lagi sebenarnya. Cuba kita ambil positif. Yang belah A kita nasihatkan, yang belah B pun kita bagi nasihat. Sebab kita tidak mahu benda ini mencelarukan kita orang Islam. Rugilah kita. Ya? Jadi, sejajar dengan tema kita Nuzul Quran, maka berbaliklah kepada Al-Quran. InsyaAllah. Maka sejahteralah kehidupan kita secara keseluruhannya. Alhamdulillah. Tapi aku tengok jugalah Ustaz Allah dia bagi kenyataan dalam kereta bagi komen kan. Aku dengar lah juga. Tapi aku dengar separuh je lah. Tak ada mood lah nak dengar. Memang kau ajak tu. Ustaz lah. Dia boleh kata dia tak ada mood nak dengar Ustaz lah cakap. Kita tiap-tiap minggu dah tak teraya tengok dia tiap-tiap minggu lah. Dia kata tak ajak kita. Semua TV muka dia. Sudah. Saya tak boleh nak tengok yang dia komen tentang tu. Bosan betul macam ni. Aku tidak berkepentingan. Aku tak dapat apa pun saja. Tahu. Ustaz Allah ni dia jaga, dia sangat jaga orang-orang Islam yang suka betul. Saya tak nafikan lah. Antara yang pemurah. Memang tu dia pemurah. Ustaz Allah ni nampak dia suka jerkah. Jerkah bising, tapi dalam hati ada taman, dekat lansi ada bunga. Itu dia. Puji semacam saya peribadi Ana sendiri pun Ana pun tidak bersetuju yang mak sangat dengan netizen, dalam bahasa muda
menghentam dalam bahasa-bahasa yang celaka, lahanat betul. Jadi, kita rasa memanglah kalau orang tu, kita tak nafikan sebab akan nilai titik habis dia sana jaga orang-orang. Ya, itu antara. Jadi disebabkan nilai titik habis sus belanga, kita tak nafikan. Bila ada persoalan minta maaf ataupun apologize seseorang, dan insya-Allah kita boleh menerima semula. Dalam kalau kita dak boycott, dak kempen, jangan beli produk sekian, pada saya satu kerugian yang amat besar. Sebab masyarakat tersebut antara yang tak pernah miss dengan pembayaran zakat. Khususnya sama negeri Selangor dan juga di PPZ Kuala Lumpur. Sila refer dia orang tengok. Asal masuk dia, memang tak nafikan. Kita boleh hukum orang yang mungkin dalam bahasa, dari sudut keciluparan lisan ataupun bahasa, mungkin dari sudut. Tapi kenapa nak dikaitkan dengan perniagaan dia? Contoh dia begitu. Betul. Datuk CEO pernah ada marah dah Puan Muzaffar ataupun dah tegur sebagainya. Macam kita sendirilah. Yang saya berniaga, tiba-tiba anak saya buat assessment. Apa kaitan persoalan perniagaan saya? Contoh begitu. Lepas tu kadang-kadang kita kan, bila anak dah besar, adik dah besar, dia boleh buat kerja sendiri. Jadi pun netizen kena faham. Ni masalah-masalah jabatan netizen negara yang disebut dalam bahasa mudah sekarang ni kan. Jadi kita minta lah sahabat-sahabat kita, netizen semua, maksud dia, Ana pun dah tengok pelik sebab isu-isu ni berlaku di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni fokus masyarakat memang terlalu orang kata apa concentration kepada alam maya ataupun dalam media sosial. Ini sekali lagi apa construction? Agak-agak nak bahan dia kawan. Dia malam ni dia belagak sikit, dia pakai sofa. Dah. Jangan main-main. Ni Profesor Dato' Doktor tau. If you want to speak in English, so please do so from the beginning. Itu dah. Jadi itu antara dia. Sebab tu kalau kita lihat dalam bahasa muda, kalau kita berbalik kepada surah Ali Imran ayat 134, yang mana Allah telah membicarakan ada 3 perkara. Ini boleh berkait dengan persoalan rumah tangga tadi. Saya kata saya nak bincang juga ayat ini. Iaitu antara bila Allah sebut dalam Quran, surah Ali Imran boleh naik semua para kaum boleh cek dalam Quran. Iaitu alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra. Yang kedua wal kazimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Iaitu ayat sebelum tu membicarakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. 3 perkara. Ini berkaitan dengan persoalan rumah tangga tadi. Saya kata saya nak bincang juga ayat ini. Iaitu antara bila apa buka? Wah, macam mana suara sampai dulu cakap kemudian tu? Ya ke? Apa buka? Dahsyat. Ini lain macam ilmu ni. Jadi tak bagi ayat ni Allah suruh kita bersegera mencari pengampunan Allah dengan melakukan amal-amal yang soleh. Jadi disediakan bagi orang yang terampun dosa syurga yang luas, ringkaskan, kemudian diberi kepada orang bertakwa. Orang bertakwa maksudnya ada 3 benda yang Allah sebut sini. Tak masuk ayat 3, 1, 3, 5 lagi. Ringkas mudah. Iaitu yang pertama, orang yang rajin bersedekah. Sama ada dia susah ataupun dia senang. Yang kedua, orang yang sabar. Al-Kazimin ni orang yang tahan marah. Marah. Betul. Ini sebab tu bila Datuk cakap tadi, kita duduk kaji macam mana Nabi menghadapi isterinya yang ramai. Bukan seorang, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6. Ramai. Jadi bila disebut oleh isteri Nabi SAW, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi ini adalah apa yang terkandung dalam Al-Quran. Maka antara disebut sini ialah ketika susah senang. Tengok Nabi SAW dalam masa muda. Kan? Riwayat kita mendapat dapat daging, dapat tulang. Dia agih-agihkan ke jiran-jiran yang berdekatan. Kerana dia khatiri anak-anak jiran terbau gulai ataupun sup yang dimasak oleh isteri Nabi. Dan diperbanyak dengan idam ataupun kuah dan sebagainya. Walaupun susah, Nabi tetap menyumbang. Ini keadaan dia. Dan yang kedua ialah wal-kazimin al-ghaiz. Antara satu perbuatan cukup baik Nabi memang jenis sama tahan marah. Orang kata apa kat dia pun Nabi tak balas balik. Orang maki Nabi pun Nabi tak marah balik. Subhanallah.
Dan yang terakhirlah wal afina anin nas, orang yang pemaaf. Yang inilah kita dah nampak nak kaitkan dengan apa yang berlaku dekat Nabi SAW yang boleh kita petik daripada nuzul Quran ataupun sambutan pada malam ini, yakni supaya kita ni bila dapat berita, bila dapat apa akhbar dan sebagainya, kita kena pastikan dulu kalau boleh benda tu biarlah betul-betul dari sumber yang betul, yang sahih. Kita takut nanti dalam bahasa mudah, contoh-contoh lah. Saya ingat lagi orang pakat duk kutuk negeri polis tentang solat Jumaat tak dibuat. Ingat tak lagi? Awal-awal tu. Yang seronok saya, I don't care about public people, you know. I don't care about them. Tapi masalah ialah kita please. Di kalangan ustaz-ustaz ni. Oh ni lah pok-pok ni fahaman sekian-sekian Jumaat tak buat. Lelah kali muzakarah muti-muti seluruh Malaysia pada 15 hari bulan Mac mengatakan memang tak boleh solat Jumaat. So, nak jawab apa? Tapi kita ni cepat mudah menghukum seseorang. Ini masalah kita pada hari ni. Saya ulang balik, saya tak kisah buat netizen, tapi saya kisah di kalangan kita ni. Bukan orang lain, ada penceramah juga cakap macam tu. Inilah pok-pok ni, fahaman mereka ni memang orang macam-macam contoh lah kan. Tiba-tiba pada 15 Mac, petang tu keputusan muzakarah mengatakan kepada dia iaitu Jumaat tidak dibenarkan kerana PKP atau kerana COVID dan sebagainya. So dalam bahasa mudah ni kita nasihatkan Nabi SAW bukan makhluk Allah yang cepat menghukum orang akan kesilapan orang tersebut. Maka Nabi berdoa moga-moga sesuatu yang terbaik dapat dilakukan oleh orang yang buat salah tadi ni kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara dia. Yang itu antara. Jadi macam Datuk sebut tadi ni, masya-Allah. Ni mesti berbina lah. Itu antara mungkin yang boleh kupas apa yang berlaku pada kita pada hari ini tu. Wallahu a'lam. Itu antara dia. Sekarang tinggal seorang yang pakai songkok, yang lain pakai kopiah balik lah. Kan dia cakap ni boleh berubah-ubah. Warna boleh bertukar. Jadi kalau kita tengok kan dari segi ayat yang disebut tadi, dari segi memaafkan, ini adalah masa yang paling sesuai bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita redakan hati kita kerana semua orang dalam keadaan yang memang sangat berjaga-jaga. Kita penceramah ni pun yang gelak-gelak malam ni bukan apa. Masing-masing pun dah tension dengan keadaan apa yang berlaku, tetapi kita layanlah, kita terima apa Allah bagi ni, Allah bagi yang terbaik kat kita, kita ambil hikmah dia dan kejarlah kebaikan. Tak ada nak cari keburukan. Cari keburukan memang jumpa, kita tak sempurna. Cari kebaikan-kebaikannya. Dalam surah Al-Isra ayat 7 Allah Taala kata barang siapa yang mengejar kebaikan, maka kebaikan itu, manfaat kebaikan itu akan berbalik padanya. Kalau kita kerja buruk, keburukan itulah yang akan balik kepada kita. Jadi buatlah yang baik-baik dalam keadaan kita tempoh ni. Ni dalam tempoh nuzul Quran pula. Quran turun nak membawa kebaikan, nak memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada umat Islam sarwa jagat. So kita semua ambil peranan menguasai Al-Quran, memahami, tadabbur, melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz Abdullah Khairi. Mungkin kita bincang sikit tentang apa nama disebut tentang Al-Quran ni. Tadi ada grup daripada kelab apa tadi? Social Yadim, analah yang ada daripada Macang Kelantan. Ya, kata, bukan kelab ibu-ibu tunggal Malaysia. Itu tak Samsul debat, itu kerja dia. Aku diam kau bagi Dia menyebabkan ramai wanita jadi tunggal. Ada apa? Balik topik. Okey. Ni ada. Sebelum kita berteruskan jalan lebih jauh lagi, kita ucapkan syukur pada malam ini salah seorang daripada follower yang tengah memerhatikan dan memberi komen, iaitu yang memakai nama Acong, berminat dengan Islam. Jadi mudah-mudahan terbuka hati kami semua dengan hati yang terbuka. Kalau nak contact personal message dengan kami, kalau anda kata nak dah terbuka hati tu, jangan tunggu lama-lama. Seronok sebenarnya kami mengalu-alukan kehadiran saudara Acong. Mudah-mudahan
Cepat-cepat kita mengucap dua kalimah syahadah. Cepat-cepat kita laksanakan Islam yang terbaik di dalam adil Islam mudah-mudahan. Ana nak cerita sikit ni. Tentang Tuhan buka hidayah ni. Ada seorang hamba Allah daripada pelajar. Sekejap. Okay. Kalau saudara Acong mendengar dalam ni, dia boleh bagi nombor dia, insya-Allah kita boleh masukkan dia dalam live kita bersama, tak ada masalah. Ya, kalau minat boleh nak. Bukan senang nak dapat bersama dengan bakal-bakal mufti tanah air ni kan. Jadi kalau boleh bersedia. Mungkin saudara Acong berminat dan sebagainya. Silakan insya-Allah. Ya, insya-Allah. Teruskan. Ana teringat Quran ni hebat tak hebat? Ana huraikan satu ayat. Wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Di dekat UPSI, dekat masjid dekat UPSI tu masa ceramah. Ana ceritalah. Dan Allah jadikan asyam dhiya'a. Matahari ni cahaya, tapi disebut dhiya'a. Wal qamara nura. Bulan cahaya juga, tapi nur. Ada perbezaan. Lepas tu anda ceritalah bahawa matahari ni sebenarnya dhiya'a itu ialah cahaya yang dikeluarkan, dihasilkan daripada matahari. Sedangkan nur ialah cahaya yang dipantulkan daripada matahari. Rupa-rupanya ada seorang pelajar Chinese. Dia duduk di tepi jalan tu, dia dengar huraian tu. Tuhan kata Tuhan bukakan pintu hidayah dengan Al-Quran. Dia mai dekat tepi masjid, lepas tu dia minta kelulusan nak masuk dalam. Jadi dia masuklah. Elok-elok habis ceramah, terus dia angkat tangan. Ni cerita bukan, ni cerita betul. Lepas tu dia kata, Ustaz, saya nak masuk Islam dalam masjid tu. Lepas tu anak pun jemput dia mai depan dekat meja tu. Anak ajarkan dia kalimah syahadah. Dia pelajar, tanya-tanya. Alhamdulillah. Tuhan buka. Kerana apa? Kerana Al-Quran. Sebab tu kalau Acong nak tahu hebatnya Al-Quran ini, kan, kalau ada nombor telefon, kita boleh berdialog di dalam ni. Nak cerita kata hebatnya Quran, boleh membuka pintu hidayah manusia. Itulah. Dan baru ni anak murid anak 10 tahun nama Cawalid. Cawalid dalam kelas selalu cerita tanya pasal Quran. Akhirnya dia main masuk Islam dekat Paksi. Nama Cawalid Siam. Tuhan buka hidayah. Kerana apa? Kerana Al-Quran. Itu hebatnya Quran. Itulah. Mungkin Ustaz Abdul Khairi mungkin boleh kupas sikit bagaimana kita nak menyelami rasa cinta kita dengan Al-Quran. Silakan. Allah. Quran ini dia kena baca. Bukan saja baca, dia kena tadabbur. Kena tengok satu-satu ayat ni. Kemudian kita ustaz-ustaz ni alhamdulillah dalam PKP ni banyak ruang boleh baca kitab, kira banyak mentelaah. Seronok juga. Jadi alhamdulillah baru ni ada satu grup mengulang kaji bahasa Arab. Ana join dengan grup tu. Tapi bukan yang join tu bukan calon-calon orang. Di antaranya Datuk Dr. Bala Krishnan, seorang India. Ada seorang tu daripada Hong Kong. Dia mengkaji, dia belajar bahasa Arab ni untuk memahami Al-Quran. Tapi dia tak Islam. Tapi rupanya dia mengetahui bahasa Arab ni lebih hebat daripada ustaz-ustaz yang ada dalam tu. Tapi Tuhan tak buka hidayah dia lagi. Kebal. Itu menunjukkan kata kami dalam tu duk ni lah, duk macam provoke sikit lah, kata hebatnya Quran. Dia kata memang hebat saya, tapi insyaAllah dia kata, dia sebut insyaAllah saya nak masuk Islam, dia kata. Tapi belum sampai waktu dah. Tengok, itu hebatnya Al-Quran. Tapi nak tahu Al-Quran, kena faham bahasa Arab. Kan? Baru kita akan rasa Al-Quran ini. Macam Ustaz Dr. Datuk hebat. Dia mengaji di Syria. Syekh kita kan, mengaji di Pakistan. Walaupun Pakistan dia mengaji bahasa Arab. Ini UAE, aku cak ayam lah. Jadi kita kena mengaji. Saya budak kampung ya. Sana kan. Okey ya. Okey, Datuk Izhar, apa pula? Cinta. Ustaz Allah. Cinta apa pula? Ustaz Allah walaupun dia tak belajar kat Arab tapi boleh cakap Arab. Apa cinta? Arab. Bagaimana apalah arti bercinta-cinta pula tu? Cinta dengan Quran ni. Ustaz Allah sebut tadi tentang membaca. Dia kata ni. Dah. Oh, tentang baca. Cantik gambar. Ini warna merah ah.
Dah, Anan kita tengok macam Anan tengok Dr. Izzah pakai macam ni macam yang jual sayur dekat Pasar Selayang. Nampak macam Rantia Adalah. Dia Dah silap-silap dia tu pergi pasar. saya nak kongsi lah Ustaz, kawan-kawan. Al-Quran ni hebat tak hebat ya? Dia macam yang Ustaz Allah baca tadilah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hi aqwam. Dia Quran ini dia bagi hidayah kepada orang yang betul-betul nak. Sebenarnya bila kita baca, kita mendalami Quran ya Ustaz Allah, kita jadi kita pertama kita akan jadi macam ni apa yang disebut oleh Imam Syekh Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi. Apabila anta tadabbar al-Quran, bila kamu mendalami Al-Quran, menghayati Al-Quran, akan jadilah kamu 3 benda. Pertama, kamu akan jadi apa? Tawadu'an lillah. Kamu akan jadi orang yang tawaduk. Tawaduk ni macam mana Ustaz? Sebab bila kita baca Quran ya, kita tengok apa yang ada dalam Quran tu, dia seiring dan selari dengan sains dan teknologi. Betapa hinanya kita. Lepas tu Quran tu hebatnya Ustaz, dia bagi kaedah umum. Dia kaedah umum, kemudian ditafsir oleh sunnah. Kalau tak ada dalam sunnah, ia akan diijtihad oleh para ulama. Jadi maknanya, Quran itu sesuai sepanjang zaman. Kalau Ustaz tengok bab ekonomi, Allah, pelik Ustaz. Dulu kita bayar zakat semua, pegang tangan apa semua. Sekarang semua online, jual beli online. Jadi banyak dah berubah. Jadi bila kita tengok, rupanya Quran ni, dia sesuai sepanjang zaman. Dalam sains teknologi boleh pakai. Saya ramai kawan-kawan yang buat kajian dengan sainsnya, dengan perubatannya, doktor-doktor perubatan. Memang banyak benda pelik yang mereka kata apa yang kami belajar dalam medik, apa yang kami belajar dalam sains bertepatan dengan Al-Quranul Karim. Memang hebat Ustaz, memang hebat. Jadi maknanya kita nak sombong apa? Sebab semua ilmu tu Allah punya. So kita tak payah sombong lah. Tu satu. Jadi kita akan jadi bertawaduk. Tu sebab bila saya tengok ada kawan-kawan kita kan, dia belajar. Bila dia belajar, dia akan kata, itu pandangan orang tu tak betul tu. Ustaz Allah tu tak betul tu. Dia bukan ustaz tu. Dia tu, engineer tu. Engineer tu. Belajar sikit tu, dia pun ustaz dia dah. Saya tak setuju pandangan tu. Memang saya tak setuju. Ustaz ni, bila dia ada ilmu, tu nama ustaz. Dia guru engineer, masa saya belajar kat Syria dulu, saya belajar matematik, sains, biologi apa dalam bahasa Arab. Sebab kita sekolah menengah kan, sekolah menengah. Kita ada 24 subjek. 12 subjek agama, 12 subjek bidang pengajian bukan agama. Matematik, dipanggil ilmu hisab, ulum insaniyah, dipanggil biologi, apa semua tu bahasa Arab semua tu. Jadi maknanya, guru yang mengajar kami tu, dia ni orang fizik, dia mengajar fizik. Bayangkan dia mengajar fizik, kami panggil Ustaz Toha. Panggil Ustaz Toha. Walaupun dia bukan ustaz, tetapi dia bukan ustaz kat kita lah, ustaz agama. Tapi dia ni ustaz, dia panggil ustaz, orang yang ada ilmu. Jadi ada setengah orang dia kata, apa ni cakap dia ni tak tahu apa. Sebenarnya, saya kongsi tentang pandangan Imam Syafi'i, qaul qadim dengan qaul jadid, solat Jumaat. Ya Allah, dia ada lebih kurang 8 ke 9 muka surat. Saya baca sekali jalan tu, kitab lama. Kita baca, menariknya pandangan-pandangan ini dibincang. Imam Sayuti, Imam Nawawi. Ya Allah, mereka ni mempunyai pandangan yang berbeza tetapi mereka tidak menghina antara satu sama lain. Itu penting. Bila kita faham Quran, kita tidak akan jadi sombong. Sebab saya belajar itulah. Bila orang sebut tentang pandangan tu, saya kata itu pandangan lah. Tak apalah. Mana dia ada pandangan. Jangan kita kata menyalahkan orang. Bila kita suka salahkan orang, orang akan salahkan kita balik. Kama tadinu tudan. Kau cakap kat orang, kau kutuk orang kutuk kau balik. Nampak tak? Cuba kita mengambil pandangan menghormati. Kan? Hum rijal dan hum rijal. Mereka boleh, kita pun boleh. Jadi kita cuba menghormati pandangan orang. Itu yang pertama. Nombor 2, bila kita kata Imam Syekh Sya'rawi, bila kita faham Al-Quran, kita akan lebih menghargai nikmat yang Tuhan bagi. Kita ni tuan-tuan, ya Allah, banyaklah nikmat Tuhan bagi daripada Quran. Satu benda yang saya duk muhasabah, Allah bagi rezeki pada orang yang hafal Quran, orang yang jaga Quran.
Tidak ada seorang pun kita jumpa tepi jalan yang dia orang ni minta derma. Saya kenapa hang ni minta derma? Aku ni susah. Ngapa Quran dulu? Tak ada. Buruk-buruk pun jadi imam dekat surau. Rumah ada, makan minum ada. Betul tak? Ada seorang yang saya kenal kat Johor tu, yang kat Johor saya kenal. Dia tu asalnya imam surau. Disebabkan suara dia sedap, budaknya baik, akhlak dia bagus, akhlak Quran, khuluqul Quran, dia ikut sama macam mana Quran. Diambil, dia kemudian jadi imam dekat surau kawasan orang kaya. Orang kaya ni ambil, kahwinkan dengan anak dia. Ya Allah. Daripada sekarang ni jaga satu syarikat. Bayangkan. Daripada tidak ada apa-apa kepada ada apa-apa. Oh, hebat. Tu, patutnya kita akan menghargai nikmat yang Tuhan bagi. Nikmat harta, nikmat apa. Nombor 3 yang terakhir pastilah kita akan rasa kekurangan. Setiap benda yang kita buat tak sampai ke martabat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak untuk kita masuk syurga. Itu bila kita tengok Ustaz Datuk Ismail Qamus almarhum pergi, dia ingatkan kita 4 perkara. Kita nak jadi kita kena 4. Pertama, kena semayang, kena baca Quran, jangan tinggal amalan-amalan sunat kena jangan lupa. Semua benda-benda ni lah yang dia pesan untuk kita jadi manusia yang baik. Daripada mana? Quran lah. Allahu a'lam. Datuk apa ni? Untuk maklumat semua, program kita ni ditaja oleh Pusat Pengurusan Zakat Maya Masalah Maya Persekutuan Kuala Lumpur. Isu dia satu isu, maka saya Datuk sebut tentang zakat online tadi ni. Ada juga orang yang dia tak puas hati, dia kata sah ke sebab kita tak ada akad salam ni nak bayar zakat ni, nak pakai online saja ni. Ini mungkin apa pandangan Datuk secara ringkas. Dan malam ini untuk maklumat semua komentar dan segala yang sedang live malam ini, program kita ditaja atau disumbang oleh Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi ada satu isu, duk masih sebut lagi, kita terang dah. Mungkin Ustaz Aslin terang tak berjelas, mungkin orang tokoh akademik macam Datuk Dr. Harif jelas ke pada malam ni tentang zakat. Ustaz Aslin lah jelas. Silakan Datuk. Ada pula. Silakan Datuk Izzah, silakan. Dia sebenarnya hak akad pegang tangan, gegar-gegar semua tu akad adat je. Yang penting telah berlaku transaksi, telah berlaku persetujuan, kan kita ada klik-klik semua tu kan. Semua tu insya-Allah sah, tidak ada masalah. Kalau tidak mufti-mufti takkan izinkan. Sekarang ni semua mufti-mufti mengizinkan Jabatan Agama Islam pusat-pusat zakat negeri-negeri untuk melakukan akad ataupun pembayaran zakat secara online. Itu satu. Yang nombor 2, mereka melihat kepada kumpulan-kumpulan yang tak erti IT. Macam Ustaz Allah tak erti IT, tak tahu nak tekan tang mana kan. Dia orang boleh pergi dah kat masjid-masjid, memang buka pun, ada wakil. Jadi semua negeri tu, semua masjid akan ada wakil untuk kita bayar zakat kat situ. Pergilah, tak ada masalah. Yang tak boleh semayang je tak boleh. Yang lain semua boleh. pergi bayar zakat balik. Tu pun kena jaga dia punya jarak. Cuma pegang gegar tangan, saya terima akad semua, itu semua saya terima dengan pegang tangan, lepas tu berdoa depan amil, itu semua adat. Tapi yang syariat tu ataupun rukun dan syarat zakat telah pun terlaksana, insya-Allah. Sebab dia orang kata kalau nak jual beli ni kena ada saya jual ataupun saya beli, ni saya jual. Contohlah, Ana bagi mudah aja. Selama ni awak minum air di mesin, air kat mesin dekat highway tu, kita masuk duit, awak cakap apa kat dia? Saya beli, kan? Kalau dia jawab mesin saya jual, tertinggalnya air tin dia lari bercelapak kata. Jadi kadang-kadang manusia kadang-kadang bila dia asyik naik sebuah kereta dalam hidup dia naik kereta tu dia naik. Dia tak pernah rasa kereta lain. So dia kata, inilah kereta yang terbaik. Dia belum rasa lagi kereta yang lain. Ya. Ini maksud dia, ada guru ni macam Datuk sebut tadi, walaupun qaul qadim, qaul jadid dan sebagainya, ulama-ulama membincangkan, menghimpunkan akwal para ulama mazhabul arba'ah, contoh dia, untuk bukan nak hentam-mengentam, tapi untuk meraihkan, nak bagi tahu ini adalah hukum yang mana anda boleh pilih dari sudut mana yang kamu suka. Contoh begitulah. Ini saya kata ramai orang yang suka naik kenderaan, yang kenderaan tu dia pakai sejak dia sampai hari ni, dia kata itu yang terbaik, yang tak terbaik. Jadi saya tanya ataupun jawapan yang paling baik macam itulah, sekadar orang kata kiah balik apa berlaku. Jadi terima kasih banyak. Jam sekarang ni dah hampir pukul 12 malam. 12 malam, alhamdulillah.
Jadi terima kasih banyak kepada pihak pusat pengurusan zakat. Belum tutup Ustaz. Tak tutup lagi. Sikit. Kita tribut sikit dekat Allah yarham Ustaz Datuk Ismail Kamus. Nak cerita sikit seorang Datuk Ismail Kamus ni yang Ana kenal lah. Seorang yang cukup humble. Satu lagi dia kalau kita ceramah di atas, dia sanggup duduk di bawah, pegang pen, catit. Sedangkan dia seorang ulama yang hebat. Susah kita nak jumpa orang macam ni. Beza kan dengan kadang-kadang mengaji sikit orang rasa macam hebat dah sebenarnya. Lagi mengaji, lagi nak cari ilmu. Satu lagi dia humble. Ana pernah duduk makan, tanya. Dia tak akan tolak untuk menjawab. Ini seorang yang cukup hebat lah. Walaupun sakit, kan kita tanya Datuk ni boleh cakap, dia layan kita. Ni seorang yang cukup hebat dan Allah ambil dia pada malam 15 Ramadan, hari Jumaat dalam bulan yang penuh keberkatan. Masya Allah, orang ziarah dia punya ramai walaupun dalam PKPB kan. Tu kita boleh tengok bagaimana amalan dia. Allahu Akbar. Hebat ni. Kurang-kurangnya kita boleh cemburulah kematian yang macam ni. Harap kita pun saya teringat tahun lepas ketika orang dah mewawarkan yang Datuk Haji Ismail Kamus meninggal dunia tahun lepas. Pada ketika itu 11 siang sebelum malam tu keluar berita menyatakan tentang meninggalnya Datuk Ismail Kamus. Siang tu kebetulan saya ada satu ceramah di Batu Caves. Di taman apa tak namanya, tapi pada ketika itu saya singgah sekejap dekat AJN sebab dapat makluman yang dia masuk AJN. Memang ramai dekat luar masa tu nak jumpa dia. Saya pun just cuba nasib lah, saya cakap boleh tak nak jumpa sekejap. Jadi dia telefon, dapat jumpa. Masa tu bulan Ramadan, bayangkan 12 Mei tahun lepas. 12 Mei makna genap hari ni kira setahun dah lah. Setahun, hampir sangat setahun dah. Jadi masa tu saya ingat saya cakap dengan dia, berbual dengan dia, rancak dia walaupun dia sakit tu dia layan memang, betul kata Ustaz Lahiri. Dengan tahap dia tu sakit, dia layan memang mesra. Cakap, saya teringat, saya tengok dia tu, last saya jumpa dia, bukan kata last lah, pertama kali saya tengok dia, waktu dia berceramah di kampung mak saya, di kampung Pancu, penuh orang tengok dia ceramah, saya dapat tinjau daripada tingkap dia. Daripada tingkap surau masa tu. Dan saya dapat jumpa masa tu, saya explain lah, ataupun seronoknya saya jumpa dia. Dan saya tanya dia, ada tak pesanan? Ni cakap betul-betul orang ni. Apa pesanan? Dia kata, pertama sabar banyak-banyak. Dia kata, dalam dakwah ni biasalah. Orang cakap macam-macam. Peduli kan? Dia kata. Yang kedua, dia kata, Ustaz lah. Dia kata, jangan jerit-jeritkan dengan orang. Dia kata. Dia cakap macam tu. Dia cakap, maksud dia jangan marah orang. Maksud macam Ustaz lah tu dia bukan marah. Dia bagi nak kejutkan orang. Yang ni dia kata, jangan marah orang sebab orang yang kat depan kita ni orang baik, dia kata. Dia bukan buat jahat pun. Orang lain yang buat jahat, dia kata macam tu. Tapi itu tak merujuk pada Ustaz Lah. Itu soal saya takut Ustaz Lah kecil hati pula. Tak, dia bukan cerita macam tu. Tapi dia kata, jangan marah, jangan marah orang. Jangan orang. Dan begitu juga, dia kata, memang pesanan dia kebanyakan dia kata, sabar, buat baik banyak-banyak. Jadi memang, saya boleh cakap lah, memang Ustaz, bila semalam, bila 2 hari, 3 hari lepas pun orang dah viralkan balik semula. Memang saya tanyalah dengan Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus banyak update lah tentang keadaan ayahandanya. Jadi itulah, bila kehilangan itu kita memang rasai lah, sangat-sangat rasa lah kan. Sebab sebagai personality, akhlak yang baik, dengan kelembutannya, dengan dia tak, orang kata dengan jenaka dia, ceramah dia masih lagi segar lah orang kata. Kan? Segar sangat lah. Dia memang sangat baik dan memang selayaknya lah dia itu orang kata meninggalnya, dijemput oleh Allah Ta'ala-nya pada hari yang baik, masa yang baik, bulan yang baik. Allah pemergian yang sangat dicemburui. Yang paling penting kepribadian arwah Datuk Ismail Kamus ni, kita tak nafikan seorang tok guru, seorang penceramah yang memang kita panggil low profile. Orang yang tak nampak diri dia tu lebih hebat pada orang lain. Nah, ini memang kita dalam nak catch up, subhanallah. Kan? Dia boleh dengar, anda ingat lagi 2001 anda buat haji wajib dan dia ada sekali. Dia dengar kuliah kita tu sampai habis. Walaupun dia seorang memang tu top ranking waktu tu dah. 2021 ni kita baru nak mula. Itu antara dia. Yang keduanya, kalaulah kita orang kata apa, betul macam saya sudah cakap tadi, kalau orang kata apa-apa ni, pedulikanlah, kita kena sabar.
Dia tak pernah nampak muka marah. Ini keadaan dia. Dan tiga memang saya pun tahu pula sebab masa anak sakit dulu, dia mari kursi roda tu, main ziarah anak tu, wallahi terkejut sungguh. Dia mari bilik anak tu, anak duduk saya tidur. Jadi kat awal ni, dia buat tangan gini, dia kata jangan gerak biar dia tidur. Jadi Omah kata menangislah dalam bahasa mudahnya. Dah kita kenapa datang ziarah saya, kata datuk pun sakit, tak sihat. Tak apa, kata dia. Ni hari hantar, anak sikit-sikit anak boleh mari. Maksud dia dalam bahasa mudah, dia boleh mengalahkan diri dia yang sakit untuk mari ziarah kita. Dia bukan seorang bahkan yang lain. Dalam keadaan dia macam tu, dia boleh pergi ziarah orang lain. Maksud dia, inilah kita katakan kehebatan beliau dari sudut akhlak yang memang wallahu a'lam lah, bagaimana kita boleh mewarisi akhlak yang dibawa oleh seorang penceramah yang terkenal sampai hari ini. Ya tu antara insya-Allah. Mungkin sebagai penutup bicara kita pada malam ni, mungkin Dr. Saya sebenarnya nak mengajak semua rakan-rakan untuk kita sedikit lagi untuk masuk ke 10 akhir Ramadan, yang mana bila masuk gunakan istilah ikat kain, bermaksud sekarang ni etikaf tidak boleh. Kita banyakkan zikir, banyakkan berselawat, banyakkan berdoa. Macam jumpa Ustaz Allah, minta doa Ustaz Allah biar saya dapat malam Al-Qadar. Ustaz Syamsul, Ustaz Haslin minta. Sebab kita gunakan kaedah at-tawassul bi'a'malis salihah dan kita bertawassul dengan orang-orang yang soleh. Maka tidak ada masalah. Perkara ini pernah dilakukan oleh sahabat ketika nak minta hujan dengan Al-Abbas. Begitu juga dengan Uwais. Yang Nabi SAW minta para sahabat kalau jumpa Uwais, minta Uwais itu beristighfar kepada Allah untuk Allah turunkan rahmat kepada kita. Jadi maknanya bertawassul dengan orang-orang yang soleh ini sangat baik. Kita mintalah dia orang doakan agar kita ni dapat insya-Allah malam Al-Qadar. Dan jangan lupa doakan kami. Murah rezeki dan diberikan kekuatan untuk terus berdakwah, dan yang paling penting stay